Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan inayah, pertolongan daripada Allah, kita dapat hadir pada pagi ini, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, permulaan kepada Ramadan Al-Mubarak yang diberkati ini memberikan seluas-luasnya keampunan daripada Allah kepada kita. Oleh kerana durus Ramadan yang akan kita adakan selepas daripada salat zuhur ini, diadakan untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Saya rasa elok kiranya kita memilih ayat-ayat pilihan, surah-surah pilihan yang diambil daripada Al-Quran. Kerana bulan ini bulan Al-Quran. Seperti yang kita semua maklum, tidak ada bulan yang namanya disebut di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Allah menyebut Ramadan secara jelas di dalam Al-Quran, yang mana bulan-bulan lain tidak disebut besarnya Ramadan. Besarnya Ramadan ini kerana di dalamnya ditawarkan dan diisi. Di dalam Islam, besarnya sesuatu perkara itu apabila berkumpul banyak perkara yang besar padanya. Besarnya Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain kerana berkumpulnya pelbagai amalan ibadah, ganjaran dan janji Tuhan di dalam bulan ini. Ada juga janji Allah pada bulan-bulan yang lain, tetapi berhimpunnya kepelbagaian amalan itu di dalam Ramadan mengangkat bulan ini berbanding bulan-bulan yang lain. Salah satu besarnya kerana asbab daripada perkara ini diangkatnya Ramadan itu ialah Allah memilih daripada 12 bulan yang ada, Allah memilih Ramadan sebagai pilihan untuk diturunkan Al-Quran. Sebab itu kita melihat bulan ini sangat sinonim, akrab dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kata Nabi SAW, Jibril itu turun bertadarus Al-Quran setiap tahun sekali. Bulan di mana Jibril turun bertadarus itu ialah pada malam-malam Ramadan. Sebab itu apabila kita menyebut Ramadan, kita akan sebut bersama-samanya dengan Al-Quran. Maka sebagai intro muqaddimah pada durus Ramadan yang kita akan langsungkan dalam seminggu bersama dengan saya ini, insya-Allah saya akan memilih kisah-kisah yang disebut di dalam Al-Quran. Artinya apabila kita membaca kisah-kisah ini, secara tidak langsung kita juga membaca Al-Quran. Kerana bulan ini kita tak boleh pisahkan dengan Al-Quran. Sebab itu saya fikir apa perkara yang boleh saya kongsi yang ada kaitan dengan Al-Quran.
maka saya telah terpanggil untuk menyebut, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kisah-kisah Nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Artinya, kita belajar tentang sirah para Nabi, kita juga melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lebih besar, tadabbur kepada makna ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nabi yang pertama yang saya pilih berdasarkan kepada susunan Al-Quran dan juga kita tengok dalam kisah-kisah yang ada ini, tentulah kita memulakan dengan Nabi Adam alaihi salam. Kerana Adam adalah permulaan kepada kehidupan manusia. Sebab itu Nabi Adam disebut sebagai Abul Bashar, bapa kepada keturunan manusia. Manusia yang pertama yang Tuhan cipta dengan tangan dia, Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itu Nabi, Al-Quran juga menyebut hal yang sama. Apabila memanggil kita, Allah dan Rasul menggunakan apa? Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Nabi mengatakan kullu bani Adam, setiap anak Adam. Al-Quran mengatakan ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan. Kenapa kita dinisbahkan kepada Adam, disandarkan kepada Adam? Kerana daripada Adam itu lahirnya manusia. Maka sebab itu kita mulakan tadabbur Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran para Nabi ini dengan kita menyentuh secara pendek, ringkas tentang kisah Nabi Adam. Perkataan Adam, atau lebih spesifiknya nama Nabi Adam itu, diulang di dalam Al-Quran 25 kali di dalam beberapa tempat. Ini salah satu cara kita nak dekat atau kita nak rapat dengan Quran ni, kita main dengan apa yang ada dalam Quran. Perkataan Adam, wa idh qala Adam, wa idh qulna lil Adam, dan apabila kami, wa idh qulna li Adam, apabila kami berkata kepada Adam, ya Adam. Perkataan Adam, Adam itu diulang sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Dan daripada Adam itu bermulalah sejarah yang paling besar. Daripada Adam itu bermulanya pertembungan yang paling besar di antara manusia dengan iblis. Bermulanya pertembungan, bermulanya perbalahan di antara kita dengan iblis itu bermula daripada Adam alaihi salam. Itu yang kita akan tengok dalam sinopsis ataupun dalam huraian yang kita sebut ini. Okey tuan-tuan. Ada beberapa surah yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Cuma saya tak ambil semua dalam pertemuan kita yang singkat ini, tazkirah ringkas ini, durus yang pendek ini. Saya memilih beberapa surah untuk kita berkenalan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang pertama kita rujuk di dalam surah, mudah-mudahan tuan-tuan bila kita buka Al-Quran, Allah Azza wa Jal memberikan keberkatan asbab daripada bulan ini, bulan Al-Quran. Yang pertama Allah Azza wa Jal sebut tentang kisah Nabi Adam. Kalau boleh kita tengok di dalam suratul Baqarah pada ayat nombor 30 hingga 38. Dalam suratul Baqarah ayat 30 hingga 38. Kita tengok sepintas lalulah apa yang ada dalam surah tersebut. Yang pertama dalam ayat yang ke-30 tu, kalau tuan-tuan boleh tengok, kita baca sedikit. Mungkin sebahagian masjid dah baca ayat ni, dah lalu. Setengah-setengah masjid dia mula daripada tertib Al-Fatihah tu, dia bawa Al-Baqarah surah yang kedua,
juzuk yang pertama tu mungkin dia dah lalulah ayat ini. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat yang masyhur yang kita baca, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini permulaan kepada cerita Adam yang kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah Azza wa Jal menyebut tentang apabila Allah bercakap kepada Adam, kita kena faham Allah juga sedang berbicara kepada manusia keseluruhannya. Kerana manusia itu berasal daripada Adam. Allah kata kepada Adam, dalam ayat ini Allah berfirman kepada para malaikat tentang Adam. Allah ingin menjadikan di atas muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah yang dikatakan khalifah manusia sebagai khalifah itu diambil daripada ayat inilah. Kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini diambil daripada ayat ini. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada kemuliaan manusia, Allah mentaklifkan, Allah mengangkat manusia itu sebagai khalifah. Itu apa yang pertama Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok, Allah menggambarkan ada lontaran persoalan daripada malaikat. Bukan malaikat bantah, tapi malaikat menimbulkan satu persoalan. Panjang kalau kita nak tafsir, tapi kita nak ambil ringkas. Malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau nak mencipta, nak menjadikan suatu makhluk yang tabiatnya akan melakukan kerosakan, menumpahkan darah? Yufsid, maksudnya tabiat kepada kehidupan manusia itu fasad. Dia akan melakukan kerosakan. Dan ini hakikat. Tuan-tuan boleh tengok, Quran kata zaharal fasad, telah nampak muncul kerosakan itu di atas apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Malaikat dah sebut. Kemudian Allah kata wa yasfikud dima, dan tabiat manusia ini mereka suka menumpahkan darah. Sebab itu salah satu daripada kegilaan sebahagian kuasa-kuasa besar dunia ialah berperang ni, tabiat biasa. Barbarian dulu pun perang. Jadi itu telah disebut. Cuma apa yang menyebabkan Allah pilih kita? Apa yang menyebabkan Allah muliakan kita? Ini kita kena belajar. Apa sebab Allah Ta'ala memuliakan Adam melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain? Ia terletak kepada jawapan selepas itu. Ia terletak daripada jawapan ayat yang selepas itu. Sebab itu apabila kita membaca kisah Nabi Adam, di dalam Al-Quran menyatakan bahawa kemuliaan Adam, keistimewaan Adam, sebab kepada pemilihan Adam itu adalah pada jawapan yang selepas daripada ayat yang kita baca tadi, iaitu soal apa? Sebab apa kita kena tahu? Kerana tuan-tuan, apabila kita boleh jumpa jawapan kenapa Adam mulia, kenapa Allah memilih Adam, kenapa Allah mengangkat Adam, maka kita akan ikut punca tersebut. Untuk kita berada pada kedudukan Adam, kita mesti melalui benda itu. Apa yang Allah Ta'ala jawab untuk memberikan kefahaman kepada malaikat ni? Dan manusia tidak akan boleh mencapai kedudukan Adam ini sehinggalah dia melalui apa yang Adam ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya. Allah kata wa'allama Adam al-asma'. Allah Ta'ala wa'allama Adam. Allah ajar kepada Adam itu ilmu. Al-asma', nama-nama. Lepas tu Allah panggil malaikat. Ni secara ringkas ayat 30 sampai 39 sampai 40 tuan boleh baca. Saya ringkaskan ayat 30 sampai 39. Allah tanya. Allah panggil malaikat. Beritahu ambiuni, beritahu kepada aku nama-nama ini.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tak boleh jawab. Malaikat tak boleh jawab bila Allah Ta'ala kata, beritahu kepada aku. Ini untuk menjawab kenapa Allah memilih Adam. Ini untuk menjawab di mana istimewanya, mulianya Adam. Di mana tuan-tuan mulianya Adam itu? Pada ayat ini Allah tanya dekat malaikat, bagi tahu nama-nama ini, apa benda ni? Malaikat tak boleh jawab. Kemudian Allah panggil Adam. Anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Allah panggil Adam. Sekarang giliran Adam. Beritahu kepada mereka apa nama-nama ini. Adam bagi tahu. Apa lebihnya Adam? Apa besarnya Adam? Di mana kemuliaan Adam itu? Apabila dia mampu memberitahu nama-nama perkara tersebut, makhluk-makhluk tersebut. Di kalangan ahli tafsir ada yang menyenaraikan apa benda yang Adam sebut tu. Apa benda yang Tuhan ajar itu, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir. Ada dibahaskan tentang al-asma, nama-nama makhluk yang Tuhan tanya tu. Tetapi poinnya di mana? Poinnya malaikat gagal menjawab, Adam boleh menjawab. Bezanya pada ilmu. Bezanya pada ilmu. Sebab itu, untuk mencapai kedudukan, kemuliaan, untuk melayakkan kita menyandang khalifah, tidak ada jalan selain daripada ilmu. Al-Quran telah sebut benda ini lebih awal. Kalau kita baca dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Siapa yang Allah angkat? Orang-orang yang ada ilmu. Sekali lagi penyebutan orang yang ada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata orang yang menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Sekali lagi Allah menyatakan siapa? Malaikat wa ulul ilm, dan orang yang diberi ilmu. Kemudian tuan-tuan, sebahagian ulama kata apa? Besarnya ilmu ini sehingga kan banyak kali saya ulang perumpamaan ini, sangat menarik. Allah kata apa tuan-tuan? Di dalam bab fiqh kita akan belajar satu tajuk anjing buruan. Kita boleh bawa anjing yang educated dog ni, anjing yang terlatih ni, yang pergi sekolah ni, kita boleh bawa dia dalam hutan, dia boleh tangkap untuk kita, dia boleh gigit. Gigitan dia tu halal untuk kita makan. Itu dia panggil anjing buruan. Sebab itu dalam Islam kita tak boleh bela anjing, tapi untuk buruan boleh. Ada bab, ada fiqh bincang bab tu. Tapi saya bukan nak cerita bab fiqh anjing buruan tu. Saya nak ceritanya, anjing yang ada ilmu, anjing yang dilatih, anjing yang ada ilmu, kalau dia gigit, kita boleh makan. Tapi anjing yang tidak dilatih, anjing liar yang tak ada ilmu, kalau dia gigit, kita tak boleh makan. Apa yang membezakan halal dengan haram tu? Dua-dua anjing. Dua-dua gigit. Anjing buruan pun gigit, anjing liar pun gigit. Anjing buruan dia tak bawa pisau, dia pergi sembelih dak, dia pun gigit. Tapi pasal apa yang ni gigit kita boleh makan, yang tu gigit kita tak boleh makan? Pasal apa tuan-tuan? Sebab anjing ini ada ilmu, halal gigitan dia. Buruan dia halal. Allahu Akbar. Allah memuliakan seekor anjing hanya padanya ilmu. Maka itu yang kita belajar daripada Adam.
Allah memuliakan Adam dengan ilmu. Itu yang pertama yang kita boleh ambil daripada kisah Adam ayat yang 30 tadi. Yang kedua, ini selalu kita sebut, tapi saya nak ulang jugalah sikit. Di dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk tentang bertembungnya Adam dengan iblis. Yang tu kita dah baca banyak dah. Tapi tuan-tuan, kalaulah secara jujurnya, sebab ini juga bulan keampunan, bulan ni bulan Tuhan ampun kita ni. Bulan yang paling banyak Tuhan mengampunkan hamba dia bulan ni. Pasal itu ada hadis Jibril kata kalau dia masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar Tuhan tak ampun. Orang macam ni tak ada lain melainkan celaka, binasa. Sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim kata, juga Al-Hasan Al-Basri sebut benda yang sama. Kalau satu orang Tuhan tak ampun bulan Ramadan, bulan lain susah Tuhan nak ampun. Haruilah. Kalau bulan ini satu orang tak terbuka, kalau dalam bulan ini satu orang tak terbuka untuk datang ke masjid, kita nak harapkan dia datang dalam bulan yang lain, payah. Kalau satu orang bulan ini dia tidak buka Al-Quran, dia tak baca Al-Quran bulan ini, kita nak harap dia baca bulan lain, harui. Kerana bulan ini bulan yang Tuhan buka pintu syurga. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita tentang Adam tadi, tang mana? Dua-dua lawan, dua-dua bantah. Ini selalu kita sebut. Allah kata dekat iblis, sujud. Aba wastakbar. Apabila Allah Ta'ala suruh iblis sujud, iblis tak mau sujud. Dia bantah. Allah suruh, dia bantah, dia tak mau buat. Adam, Allah larang. Beza iblis dengan Adam ni, yang iblis tu Allah suruh. Adam ni Allah larang. Beza. Pasal itu kita dalam hidup kita ni ada suruhan, ada larangan. Dua-dua tu ujian. Puasa ni apa dia? Puasa ni suruhan, pada masa yang sama dia juga larangan. Dia suruh kita buat macam ni, dia larang kita buat macam ni. So Adam bila Tuhan larang, dia langgar. Dia langgar. Yang ni fakta. Walaupun ada orang tafsir dia bukan langgar lah apakah, Quran kata dia langgar. Quran sebut. Quran kata wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau sentuh, jangan dekati pokok ni. Tuhan larang. Nahiyah. Tuhan tak bagi. Tapi Adam langgar. Sebab itu kita mewarisi apa? Bukan dosa tu, tapi kita mewarisi sifat manusia itu yang kadang-kadang tewas. Sebab tu Nabi kata kullu bani Adam khata', setiap pada kita buat silap. Okey. Dalam hal langgar, bantah perintah Tuhan ni dua-dua buat. Adam pun langgar, iblis pun langgar. Iblis tak buat. Asalnya dua-dua dalam syurga. Asal dua-dua dalam syurga. Tuhan halau dua-dua. Iblis Tuhan halau. Adam Tuhan halau. Tuan-tuan tak boleh tafsir, tak boleh pusing. Adam tak dihalau. Adam hanya disuruh keluar. Tak dihalau. Quran kata, kulnah bitu ihbit. Keluar. Kau salah, kau keluar. Allah hukum. Tetapi Allah terima Adam untuk balik semula ke syurga, tapi Allah tak terima iblis untuk balik ke syurga. Di situ beza besar kita dengan iblis. Allah terima, Allah izin, Allah benarkan Adam untuk masuk balik. Allah tak terima dan tak benarkan iblis untuk masuk. Pasal apa tuan-tuan? Pada kesalahan dua-dua salah. Pada kesilapan dua-dua silap. Pada melawan dan engkar kepada arahan Allah, dua-dua engkar. Dua-dua engkar.
Bezanya Adam, dia tidak ada sifat sombong, bongkok untuk dia mengaku salah. Ini yang kita kena ada dalam hidup kita. Saya dan tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni, kita bangkit sahur tadi. Tuan-tuan sekejap lagi buka puasa. Tuhan sangat suka, Tuhan sangat sayang orang yang buat dosa, dia mengaku. Tuan-tuan bisa dengar Nabi Yunus. Nanti kita akan sampai, insya-Allah saya akan pilih satu hari kita ambil Nabi Yunus. Apa hebatnya doa Nabi Yunus? Sampai Nabi kata, siapa-siapa yang baca doa Nabi Yunus, doa Zannun, doa orang yang miliki ikan nun ni, semua hajat dia makbul. Siapa yang baca doa ni, apa sahaja masalah yang menimpa dia, Tuhan rungkai, Tuhan angkat masalah itu. Apa besarnya doa Nabi Yunus ni? Besarnya doa Nabi Yunus ni, dia mengaku dia salah. Tuhan, dia marah kita buat salah. Dia lagi marah kalau kita tak mengaku salah. Sebab itu Allah ampun Adam, Allah ampun Yunus. Kerana persamaan mereka berdua ni apa dia? Mengaku salah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam zikir-zikir kita istighfar, semua ada makna kita mengaku salah. Manusia. Sebab itu Yunus kata, la ilaha illa anta subhanak kuntu minaz zalimin. Segala puji, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Kuntu minaz zalimin. Aku mengaku aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala telah angkat Yunus keluar daripada perut ikan nun tu. Kerana apa? Kuntu minaz zalimin. Kerana dia mengaku salah. Nabi kata kalau dia tak mengaku salah, dia akan duduk dalam perut tu sampai kiamat. Ikan tu muntah keluar. La ilaha illa anta subhanak kuntu minaz zalimin. Mengaku. Soal kita terlanjur, soal kita tersilap, soal kita terbuat, soal kita ada dosa, soal kesalahan kita, itu fitrah manusia. Tuhan nak mengaku. Tuhan nak balik kepada dia seperti doa Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan nak kamu sebut benda tu. Tuhan nak kamu mengaku depan dia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sebab itu apabila Abu Bakar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ajak aku satu doa, aku nak baca. Ajak satu doa yang terbaik, satu doa yang istimewa, tolong ajak aku. Abu Bakar minta kepada Nabi doa. Nabi ajak satu doa yang Nabi suruh Abu Bakar baca. Tuan-tuan boleh bayang sepasang kekasih yang tidak pernah berenggang daripada hidup sampai ke mati. Sampai ke mati Abu Bakar menemani Nabi di sebelah makam Nabi Abu Bakar. Bayangkan kekasih minta daripada kekasih, ajar aku satu doa. Nabi kata baca. Nabi kata sebut, Allahumma inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhan, nombor satu adab bila kita nak minta Tuhan ampun, bila kita nak minta Tuhan angkat dosa kita, mengaku zalamtu nafsi zulman kathir. Aku buat dosa banyak. Aku yang buat silap. Aku aniaya diri aku. Bukan salah orang lain, salah aku sendiri. Tuhan nak dengar perkataan itu keluar daripada mulut kita. Kalau kita tak boleh baca doa Abu Bakar ni, kita mangkit tengah malam antara kita dengan Tuhan, mengaku, ya Allah, aku dah buat dosa banyak. Aku ada buat salah banyak. Banyak benda yang aku langgar, yang orang tak nampak pada pandangan orang aku bagus. Sebenarnya hakikatnya aku orang dosa. Aku pendosa. Mengaku. Tuhan nak dengar tu. Tuan-tuan tak sebut kata minta ampun pun, Tuhan ampun. Sebab itu kata para ulama, pengakuan satu taubat. Dan rahmat Allah, dia tak suruh kita pergi mengaku depan orang. Kita bukan Kristian pergi mengaku depan orang, depan padri, buat confession, buat secara terbuka. Tuhan tak mau.
Tuhan kata mengaku dengan aku. Antara kita dua ya. Tuhan nak kita mengaku dengan dia. Tuhan nak dengar. Insan itu tazallul, menghina diri. Tetapi ini tidak ada pada iblis. Aba wastakbar. Apabila Tuhan tanya, apa siapa hang tak mau sujud? Kalaulah dia kata, saya minta maaf, saya tersilap lagu Adam kan. Rabbana zalamna anfusana. Tengok bahasa Adam. Tengok bahasa Adam. Tengok tutur kata, ungkapan, untaian kata Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Macam doa yang Nabi ajar kat Abu Bakar. Sama. Mengaku. Pasal itu tuan-tuan, bukan susah untuk kita balik ke pangkal jalan. Bukan susah untuk kita mendapat keampunan Allah. Tak susah. Mengaku dan minta Tuhan terima. Ini yang berlaku kepada Adam. Tapi bila Tuhan tanya Iblis, pasal apa hang tak sujud? Dia tak kata dia silap. Dia tak kata dia salah. Dia tak kata dia zalim diri dia. Dia naya diri dia. Dia tak kata. Dia kata apa? Ana khairu minhu. Di atas perangai tu Tuhan laknat dia. Dia sekali dia tak pernah mengaku dia salah. Dia kata aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik. Ini yang membezakan Adam dengan iblis. Hadirin mukminin tuan-tuan. Kalau kita boleh ambil sikit cerita Adam, satu lagi yang saya rasa agak menarik, yang boleh tuan-tuan balik buka dan belik sedikit ringkas di hujung minggu ni sebagai bekalan sebelum kita berbuka puasa. Mungkin sebelum tuan-tuan buka, tuan-tuan boleh tengok tafsir, boleh buka terjemahan surah Taha ayat 115. Tuan-tuan bisa baca kan surah Taha ayat 115. Allah Azza wa Jalla sebut ringkas ayat 115. Cantik kalau kita boleh ambil. Ayat 115 Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Kalau boleh kita tengok apa yang Allah kata. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Allah sebut tentang Adam. Dan ingatlah peristiwa ketika mana kami berfirman kepada malaikat sujud kepada Adam. Mereka sujud. Lalu iblis enggan sujud. Di sini punca dia. Sebab itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ni paling banyak kita buat apa? Sujud. Sujud ni perbuatan kita sujud pada Adam. Malaikat sujud pada Adam tu bukan kerana dia sembah. Sebab itu tuan-tuan tengok, salat kita itu bukan dia lambang kepada apa? Kita menghina diri di hadapan Tuhan. Pasal itu bila kita sujud, kepala kita lebih rendah daripada punggung kita. Kepala kita lebih rendah daripada punggung. Punggung ni tempat yang paling hina lah. Tapi ketika kita sujud kepada Tuhan, kita letakkan kepala kita lebih hina, lebih rendah daripada punggung kita. Tuhan nak tengok nilai hamba tu. Kemudian tuan-tuan, maka kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan isterimu. Tengok, Allah kata, Allah dah warning, musuh bagimu, inna hadha aduwwun lak wa li zawjik. Kemudian Allah kata apa? Janganlah dia menjadi sebab, menyebabkan kamu berdua keluar daripada syurga. Allah bagi tahu dia musuh. Jangan jadikan dia punca, dia buat sampai hampa terkeluar daripada syurga. Tuhan dah peringat, keluar atau tidak? Soalannya keluar atau tidak? Keluar. Keluar tuan-tuan. Sebab itu penting manusia ini diulang ingat. Manusia ini diberi peringatan, jangan sombong. Saya dah tahu nak dengar buat apa. Berapa kali dah sebut, saya dah tahu dah. Jangan sombong. Sedangkan Adam yang Tuhan berbicara dengan dia, dia tersilap dan terlanggar.
Kadang-kadang kita berasa hebat, kita rasa kita tahu, kita rasa semua kita faham, kita rasa kita tak buat dah. Saya insya-Allah tak ada lah kot. Setengah saya tak perlulah kot tazkirah ni, saya tak perlu dengar. Saya 5 waktu tetap dah di masjid. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa dengan ibadat kita, dengan amalan kita, seolah-olah ada jaminan bahawa kita akan mati di atas apa yang kita ada sekarang. Sehingga kita rasa sombong. Bagi depa dengar saya nak dengar apalah. Tak ada depa dengar, saya dengar lah. Adam. Tuhan kata dekat dia. Dalam Tuhan peringat, dalam Tuhan sebut, dalam Tuhan larang, dalam Tuhan ulang, dia langgar dan terkeluar. Kemudian Allah kata dekat Adam, sesungguhnya telah dikurniakan bagimu berbagai nikmat di dalam syurga yang engkau tidak akan lapar di dalamnya dan tidak akan bertelanjang. Ini yang menanti kita. Saya nak fokus pada ayat tu. Tuhan kata apa? Tuhan kata, alla taju' fiha wala ta'ra. Engkau tidak akan lapar dan engkau tidak akan telanjang. Dunia tempat berlapar. Sekarang kita lapar, tuan. Sekarang kita meninggalkan syahwat kita. Sekarang ni kita kalau ikut nafsu, kita letih, mengantuk, lapar, dahaga, penat, semua ada. Kalau bukan kerana Allah, kita langgar. Tapi kita nantikan apa? Satu tempat yang Tuhan kata, alla taju', kau tidak akan lapar di dalamnya. Nikmat. Hadirin mukminin, mudah-mudahan apa yang kita sebut, dia sampai pada ayat 115 kalau tuan-tuan boleh baca tentang hebatnya apa yang Tuhan janjikan. Nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan, ambil kesempatan ini, belajar daripada kesalahan Adam, jadikan dia ikutan. Belajar dari kesalahan iblis, jadikan dia sempadan. Mulia kita bukan kerana pangkat, kedudukan nasab kita, tapi ilmu. Mudah-mudahan sedikit tadabbur daripada kisah Adam ini memberikan sedikit manfaat pada saya dan tuan-tuan. InsyaAllah esok kita jumpa dengan satu orang lagi Nabi yang kita belajar daripada riwayat hidup dia. Tuhan tak jadikan Nabi ni cerita dongeng, cerita kosong, ada pengajaran dia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, berikan kesihatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.